yang Zul nak kongsikan? Sebentar tadi kita ada ECB yang mengeluarkan keputusan polisi militeri terbaru dia untuk Jun, di mana seperti dijangka dia mengekalkan polisi sedia ada, kadar faedah kekal, program PEPP. PEPP ni bantuan khas polisi militeri sempena disebabkan oleh pandemik dan kekal pada 1.85 trilion. Tak ada baru dalam ECB punya decision tadi, dan kita nampak sedikit volatility dekat pasaran, tapi movement agak muted, maksudnya move lepas tu balik kepada bertaubat, balik kepada asal. Pasaran sedang menunggu kepada data inflasi, Zatul. 8.30 kita akan ada US punya CPI, Consumer Price Index, dan ini adalah apa yang sedang ditunggu pasaran. Kita juga ada sedikit berita mengenai kripto, di mana dekat Switzerland telah mengumumkan something, satu rangka untuk regulation untuk kripto yang menyokong sedikit pergerakan untuk Bitcoin dan juga lain-lain aset cryptocurrency untuk semasa. Tetapi movement dia agak muted, meningkat 5%, tapi itu sahaja. Lepas tu dia nampak sedikit sekarang ni dah sideway balik, betul. So few things lah dari tadi 1 jam tadi. Tapi seperti saya katakan tadi, kita sedang tunggu data inflasi untuk US. Itu yang besar pada malam ni, satu. Ada benda yang nak nantikan malam ni. Alright, jadi teruskan bersama Zul. Nanti kita boleh dengar apa lagi pendapat Zul tentang analisa pasaran, dan juga boleh tanya soalan macam biasa. Dah tahu dah macam mana? Klik saja ikon open chat tu. Dan bagi yang pertama kali join kita punya sesi yang guna phone, jangan lupa rotatekan dulu phone anda. Kena bagi peringatan lah. Rotatekan dulu macam horizontal macam ni. Nanti keluar ikon open chat tu. Klik kat situ untuk letakkan komen ataupun soalan anda. Alright, jadi kejap. Kita tukar. Alright, dah tukar dah. Share screen. Zul dah ready? Zul ready Yep, ready, Datul. Okay, saya serahkan kepada Zul pula. Silakan Zul. Thank you, Datul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak, Zul Razak, dalam sesi penutup kita untuk ruang lanjutan lokal dari jam 8 sehingga jam 9 ya. Wassalam pian, Nasdaq dah boleh buy limit, kita tengok lepas ni. Waalaikumsalam Fikri. Okey, sebelum kita mula saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak. Panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dapat lebih daripada 10 tahun. Wassalam kali. Okey, jadi kita lihat apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Sebentar tadi kita ada ECB yang seperti dijangka, sudah dijangka tidak mengubah polisi dia. Jumlah bantuan untuk pandemik kekal 1.85 trilion. Kadar faedah kekal, main refinancing rate dia kekal sekitar 0%. Tak ada baru. Kita ada lonjakan sedikit dekat euro, lepas tu tak ada apa-apa sekali. Pasaran sedang menunggu untuk maybe more details dalam press conference Lagarde pada jam 8.30 nanti. Tapi yang besarnya sebenarnya adalah kepada data inflasi. Wassalam Iman. Data inflasi US pada jam 8.30 nanti. Remind saya untuk tengok. I don't trade news. Biar price pergi kepada tempat yang kita nak, kita trade. Lain daripada tu, yang besar yang inilah, US punya inflasi. Ini akan menentukan hala tuju dan sentimen pasaran menuju kepada FOMC pada minggu depan. Sebab sekiranya kita ada data inflasi yang lebih tinggi, ada kemungkinan untuk Fed mula untuk mengetatkan dia punya polisi disebabkan oleh ekonomi agak terlalu panas. Tapi sekiranya inflation kekal pada seperti jangkaan pasaran ataupun lebih rendah, itu boleh menyebabkan pasaran saham melonjak. Bantuan ataupun kelonggaran polisi dari Fed akan dijangka akan berterusan. So itu yang kita ada. Sentimen pasaran agak bercampur. Dekat UK lebih positif. Untuk FTSE, Nikkei juga menunjukkan lebih positif, tapi yang lain-lain agak bercampur. Pasaran pelabur sedang menunggu
kepada CPI data untuk semasa. Kalau kita lihat dekat pergerakan di pasaran semasa, okey, untuk indeks Nasdaq. Nasdaq kalau nak letak limit order, yep, here, kalau dua ni berlaku kat sini, inilah untuk Nasdaq. Ini 5 wave dan kita akan ada di sini. Nasdaq. Okay, this will be the equilibrium. Sekejap ya, itulah untuk Nasdaq. Okey, itulah untuk Nasdaq. Sekiranya ini berlaku, one more low dan we are expecting untuk, oops. Okey, sekejap saya alih dulu. Oh, kita punya ni on, magnet on. Okey. Itulah untuk Nasdaq. Tengok dekat SM, dia punya level sebab dekat ni, ini adalah CFD punya punya instrument. So dia punya level akan tak sama. So anda lihat kepada level dia dekat XM dan tengok level dia. Ini adalah untuk Nasdaq. But mind you, seperti yang kita bincangkan petang tadi, ini mungkin something else. Ini mungkin adalah 5 ini. 5 ini. Nanti saya terangkan ya. But apa pun, kita ada 3 wave kat situ and kita ada higher high dan dia melengkapi untuk satu structure untuk kita cari peluang untuk trade ya. So if anda ada 13728 dan stop loss dia 10 poin bawah 13728. okey. Boleh masuk sekarang. Saya letak limit order je. Saya tak CPI ke apa ke, saya tak peduli. Saya letak limit order. Yap, there is another, ada dua kemungkinan kat sini. Sama ada 5 ni habis kat sini, and satu lagi adalah di sini kita buat flat. Ada dua. Sebab yang A tu tak jelas. Dia 3 wave ke 5 wave. Ini satu line macam ni tak clear dan ini dah cecah 85.4. There is a possibility untuk ini jadi flat. That's why saya tak letakkan dalam kita punya ni. Tapi setup dia ada. Saya tak letakkan dia dalam kita punya outlook ni. Kalau anda pergi kat time frame lebih kecil, yang A ni tak nampak. Dia buat 5 ke 3 ke apa ni. Kan sini nampak macam 5 dan dia dekat time frame kecil dia pun ada di sini kan, dia tak nampak dia ada divergence. Ni 5 minit tau. Jadi kalau dia tak ada divergence, ada kemungkinan untuk ini membentuk 3. So kalau dia 3 ini boleh jadi 5 dekat sini. Kalau dia jadi 5 itu lebih jauh tapi tak nampak. $12 0.1. Gunakan MT5 Waalaikumsalam. Terbaik. Zatul dah betulkan tadi. Dia bawa screwdriver ni. Zatul dah betulkan. Okey, jadi tak jelas sama ada 5 ataupun 3. Nampak macam 5. Kalau dia 5, ini zigzag. Kalau dia 3, dan sebab saya katakan 3, ada kemudian untuk dia 3 sebab sini tak ada divergence ya. A ni tak ada divergence. Nampak? Sini tak ada. Sini buat lower low. Sebab itu tak jelas. Ini 5 minit. Kalau 1 hour memang tak ada lah. Memang tak nampak lah kan. Ini satu sebatang macam ni tak nampak lah. Okay, dia tak ada divergence. So ada kemungkinan untuk dibuat, seperti saya katakan tadi, ada kemungkinan untuk dibuat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 dalam ni or more than that. Tak nampak, tak jelas. Macam sebaris. Sebab tu saya tak letakkan dia dalam kita punya ni. Yang kaki pertama ni tak jelas. Dia 5 atau 3. Faham? Tapi ada setup. Kalau anda nak trade, anda boleh masuk kat situ. Itulah US 100. Okey, faham kenapa saya tak letakkan di dalam market outlook? Dalam market outlook kita cuma letakkan yang jelas. Okey. Sama juga untuk US 500 ni, if dia buat
3 wave. Sama juga yang ini lebih jelas dia buat 3 wave kalau anda tengok dekat time frame kecil ini lebih jelas dia buat 5 wave berbanding dengan tu tadi Dekat sini anda nampak dia ada divergence. Mana ni? Yang ini Yang ini dia ada divergence. So saya akan pilih US 500 untuk trade sebab ini nampak dia ada divergence. Nampak kan? At least ini clear sikit. Jadi kita boleh katakan ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan kalau dia buat ke bawah. Tak ada, I mean, if nak ambil dia cukup syarat. So kalau nak ambil, boleh ambil. Okay, itulah untuk US. Saya pilih ini untuk trade banding dengan itu tadilah. Okey, itu adalah, ni kita dah sampai 5 minit tengok, itu terlalu kecil. Biasanya saya tak tengok, tapi kalau nak tengok ini whether ada divergence ke tak. Faham Instead of US 100, US 500 lebih clear. But there is a setup untuk US 100. Okey, seperti yang saya nyatakan petang tadi, this is apa yang kita bincangkan petang tadi. Fahamkan mengenai asas dalam Elliott wave mengenai fractals, hubungan di antara wave ni. Kalau kita ada satu yang besar, kita ambil satu yang besar, 3, 4 dan 5 dan kita colorkan dia sebagai merah. Alamak. Okey, kita colorkan dia sebagai merah dan kita ambil ini sebagai cycle, Kena faham, dalam yang lebih kecil yang ni kita akan ada kita akan ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, satu cycle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Before kita akan buat correction yang lebih besar. Okey. Dan anda dah boleh guna 14, boleh guna, saya guna 13 sebab 13 Fibo number. Tak ada sebab lain, cuma sebab dia Fibo number. Anda boleh gunakan default pun sama. Saya gunakan 13 sebab dia Fibo number. Jadi kalau nak tukar 13. Okay, so the thing is, setiap ini menggambarkan tempoh masa. Faham tak? Fractal ataupun pecahan struktur tu dalam satu tempoh masa. Itu adalah kepada Elliott wave. So kalau kita lihat kepada low dekat sini, kita ada permulaan cycle yang baru. Maksud cycle yang baru ni adalah bila kita ada yang kita selalu cerita tu kan, 1, 2 breakout kan, ini menggambarkan ini adalah satu struktur harga. 5, 3, lepas tu dia ada breakout. Itu dipanggil sebagai satu struktur lah, satu struktur baru. So dekat sini, permulaan kat sini kita ada satu struktur lah. Dan apa yang berlaku di sebelah sini, di sebelah ini, starting daripada March ini, kita dah ada weekly cycle. Ini adalah weekly cycle maksudnya. Ini adalah satu lekuk-lekuk weekly lah. Lekuk-lekuk weekly dia. Dan apa yang kita nampak dekat daily ni, kita nampak movement ini masih in progress. Masih lagi dalam satu struktur lah. Weekly, turun bawah dia, kita ada daily. Dan untuk tentukan yang dalam satu struktur ni tadi, saya lupa tukar color pula. Okey, tukar color apa lagi ni? Biru ni pula. Okey, dalam satu struktur ni tadi, bilakah dia membuat pembetulan ini? Kalau kita tengok chart kosong kan, kalau kita tengok satu chart kosong macam ni, satu chart kosong kan, yang chart macam ni, anda boleh katakan, oh mungkin dekat sini. Tapi kalau kita gunakan perkataan mungkin, dia dah jadi satu yang subjektif. Faham tak?
untuk anda buat yang sama tiap kali, di sinilah kita menggunakan RSI. Jadi kalau kita tengok RSI, dia reset dekat sini. Ingat, apabila anda melihat divergence, anda lihat dia dekat hourly ke bawah, H4, H1 dan ke bawah. Daily dan weekly punya divergence tak dapat nak tengok. Dia tak dapat nak tengok. Anda akan kadang-kadang dapat H3, wave 3 tu tidak membuat higher high. Okey. Faktor volume. Okey, apa yang kita nampak dekat sini, kita ada satu structure yang cukup 5 lekuk dia yang reset, ataupun dalam erti kata lain, dia break out trend line. Saya nak masukkan channel, dia jadi topik baru. Waalaikumsalam. Jadi anda nampak dia dah reset dekat sini. Dekat sini pun nampak dia keluar. Sifat dia lain. Jadi ini adalah satu structure. Maksudnya di sini kita ada satu structure dan kita ada pergerakan pembetulan. Apa yang next anda buat untuk instrumen yang sama, anda try tengok kepada lebih kurang hari bulan dia. Ini September, dia tak akan satu-satu tapi lebih kurang. Contoh, ini US 500. Ini low dia pada sekitar 20 berapa Mac, 23 Mac. Jadi kalau kita tengok bukan US, kita tengok mana? Kita tengok ni lah kot. Apa ni? Kita tengok UK. UK 100. Anda akan dapati tarikh dia tak jauh. Lebih kurang 23, bukan lebih kurang, ni sama ni. Ni sama. 23 Mac. Maksudnya ada satu peristiwa yang menyebabkan kejatuhan ni berhenti. Ni adalah sebab Fed punya kerja lah. Jadi anda try buat benda macam ni dan dekat time frame besar. Dan apa yang anda buat, anda start melukis. Ni adalah tarikh tinggi dia pada 2 September. Kalau kita tengok kepada ni tadi, UK 100 2 September adalah dekat sini. Dekat sini. Dekat sini. Tapi kita dapati ini yang tertinggi. Jadi kita tandakan sebagai satu dan kita tahu ini dah start structure lain. Maksudnya ini satu, ini dua. Boleh? Kalau kita tengokkan RSI pun sama. Dia akan sama. Macam itulah. Nampak? Dan dia reset. Boleh Kasyah kan? Dah faham benda ni kan? Itu satu structure, second structure dan kita ada continuation. Okey. Jadi balik kepada US 500 tu ya. So kita ada satu structure dan sejak daripada tarikh 31 Oktober ni kita dapati pergerakan dia berterusan sehinggalah baru-baru ni, yang ini. Yang dekat sini dekat kawasan sekarang ni. Maksudnya kita ada kemungkinan untuk ini dah habis sebagai 3. Faham tak? Ada kemungkinan. So ini belum buat high dan kita ada 4. Ada kemungkinan. Saya cuma perlu alihkan satu ni kat belakang ni. Ini 2, ini 3, ini 4 dan ini 5. Faham? Kita 3, 4. Ingat kita ada kemungkinan ini. Kita ada kemungkinan. Nampak yang ni tadi Nampak yang RSI dia tadi RSI dia break out. RSI kat sini break out dekat kawasan sini. Berbanding dengan starting structure daripada 2 ni nampak dia lain. Ini lain. Kita dah ada momentum yang lebih besar dekat situ. Tengok cat-cat belakang lain semua. Dia akan satu kumpulan lebih kurang. Lebih kurang. Lepas tu, kalau kita tahu indeks macam tu, kaitkan dia pula dengan yen pair. Mana yen pair? Kita tengok apa ni? EJ. Okey, kita tengok EJ. EJ lain sikit sebab euro US dollar. Kita tengok AJ. AJ. Tarikh dia lebih kurang sama, sekitar Mac. Lepas tu yang ini Ogos, September lebih kurang 1, 2. Anda akan dapati dekat ni pun sama.
kita akan ada reset. Entam korang. Faham? Kita kena ada reset. Jadi maksudnya kita dah ada structure satu lain. Sebab tu invalidation level dia dekat sini. Okey? Host baru Wimun. Dan selagi ini tak mencapai equal leg, kita akan extend dia ke atas. Kita tak akan habiskan satu ni kat sini. Kalau dia bergerak dan batalkan divergence, kita alih 3. Sebab kalau ada tengok di time frame, ini adalah yang kecil-kecil ni, yang 3, 4 ni, itu adalah hourly. 1 hour. Kalau ada tengok sekarang, 1 hour, kita dah ada divergence. Benda-benda ni lah ulang-ulang turun time frame kecil. Kita dah nampak divergence. Divergence. Sini semua ada divergence. Okey, kita dah ada nampak permulaan untuk market untuk jatuh lah. Itu dia kawasan ni. Kenapa dia jadi macam ni? Okey, ni. Kawasan sini kita dah nampak divergence. Price buat high, sini tak buat high. Unless ini break out dan membatalkan divergence kat belakang, kalau itu berlaku, kita akan extend 3 ni. Extend, kita tak akan habiskan structure berkenaan. Itu je. Buat benda tu, buat belakang-belakang, cat-cat belakang akan nampak benda ni. So, with that in mind, ingat, pada malam ni kita ada data CPI. Sebentar lagi, remind saya untuk tengok. Dan kita lihat reaksi dalam pasaran. Sekiranya pasaran menjangkakan bahawa CPI, data CPI itu keluar seperti jangkaan pasaran, kita akan ada movement yang lebih sideways dan tunggu confirmation any out statement daripada Fed punya members. Sekiranya kita ada data inflasi tak sampai, index akan naik. Sebabnya pasaran menjangkakan polisi monetary yang longgar, loose daripada Fed yang duk membantu pasaran selama ni akan berlanjutan. Itu je. Itu je Wimun kan. Kalau malam ni tiba-tiba CPI tinggi, mungkin kita dah ada, kenapa kita gunakan 3 ni? Anda tengok kepada siapa yang petang tadi, anda faham kenapa kan NZD JPY dekat-dekat. So ada kemungkinan untuk dia dah habis 3 dan kita buat correction yang lebih besar. Mana ada jurus rahsia? Ni je. Tak ada rahsia-rahsia je. Okay? So, with that in mind, kita ada whether kita akan ada continuation atau tak, banyak bergantung kepada data pada malam ni. We are at that level dekat pasaran di mana apa pun, sekiranya ini buat 3 wave, saya tak peduli CPI bagus ke, CPI tak bagus ke, saya akan trade dekat sini, apa pun. Itu saja. Tak dapat. Dia kena kepada different chart. Tapi kalau tak ada masa, anda update dekat 4 hour chart, Kasyah. Kalau update dekat 1 hour chart, boleh gila jadinya. Kalau memang full time, tak apa. Kalau bekerja, anda buat dekat 4 hour chart. Anda tengok chart 2 kali sehari, cukup. Saya victim, tahu pun zon sawan, masuk lagi. Galih dia tahu pasal zon sawan. Price masuk kat situ, biar dulu. Tapi dia suka nak tekan waktu tu. Saya tak faham. Dia tahu. Betul tak Galih? Dah tahu dia masuk 100%, 100 to 161.1, 0.8. Tapi dia nak masuk juga. Itu saya tak dapat nak cakap apa. Okey, US 500 unless dia buat double lah. Dia buat ke bawah. Ini mungkin dah jadi 1, 2 dan kita dah ke atas. So, apa pun ini bukan setup kita. NZD JPY. Okey. NZD JPY dia belum break 1618. Itu bukan incomplete sequence sebab dia bukan break 5 wave. US 30 pun sama, everything kalau dia buat double ke bawah, saya akan letakkan ini sebagai, kalau dia buat ke bawah, ini adalah wave 4.
Okey, itu bukan tempat untuk kita trade sebab ini bukan 1618. Kita berada dalam kawasan equilibrium. Pullback daripada equilibrium. Jadi tak ada apa-apa. Itu masih lagi diagonal, tak ada apa-apa untuk US 30. Yang ada US 100. US 100 cuma saya tak suka kaki pertama dia. US 500 tadi itu lebih clear kepada saya. DEX kalau dia buat ke bawah itu wave 4 dahulu. Saya akan letakkan wave 4 dahulu. Anda nampak dia buat RSI dia break ya. Ini adalah untuk DEX. JP225 siapa yang masuk semalam anda sepatutnya dah letakkan BE. Ini adalah untuk JP225 sampai 50%, keluar separuh dan biarkan separuh lagi. Saya cuma berminat kalau dia jatuh ke bawah lagi ya. Kalau dia jatuh ke bawah lagi kalau dia jatuh ke bawah lagi, maksudnya bawah ini ya. Kalau dia jatuh sekarang tak berminat. Ini bukan high. Itu yang nampak. Okey. JP225 UK 100 sama, tak ada apa-apa. Ini tak ada apa-apa, ini tak ada sequence kat sini. Dan IBEX pun sama. IBEX kalau dia buat jatuh bawah ini, then saya berminat. Sekarang ni tak ada apa-apa. Okey. Yang ada cuma US 100 dan US 500. Okey, kita tengok yen pair. USD JPY kalau tengok sekarang kawasan ni dah sampai equilibrium tau. Ini pun satu pair dolar kan. Ini mungkin menandakan bahawa kita dah mula nampak kelemahan dolar. Kawasan ni. Kita mungkin dah nampak kelemahan dolar. Kalau ini breakout 1618 kita ada cerita lain. Kalau ini break Kalau ini turun ke bawah maknanya chart kita semua okey. Yang lain-lain saya tak payah tukar. Yang chart-chart lain saya tak payah tukar. Kalau ini breakout ke atas, ada 1618, maksudnya macam ni 1, 2 dan kita ada 1618, 3, 4, 5. Ini adalah motif, maksudnya kita akan ada ke atas lagi. Kalau itu berlaku. Dan saya akan tukar banyak chart. Indeks akan buat correction ke bawah, double correction. Kita akan ada yen pair yang akan lebih sideways, dolar yang akan kuat untuk jangka masa pendek. Okey, 8.30 dah, belum? Lagi 5 minit. Okey, ni adalah USD JPY. Euro JPY sama, kita ada news ECB tadi lonjak, lepas tu mati kat sini. Kita akan tunggu kepada CPI. Semua everything is waiting for CPI. Kita akan dapati volatility lepas ni, lepas tu arah market kita determine selepas data lepas ni. Data yang terlalu kuat, ini akan jatuh. Data yang terlalu lemah, ini akan jatuh, lepas tu naik balik. Dekat kat sini, lepas tu naik balik. Lagi 4 minit. Kita tengok lepas ni. GJ ini 1, 2, ini saya anggap dia 1, 2, 3, 4 dan 1 more low. Ataupun dah habis. Either one. Kita dah masuk dalam kawasan equilibrium. Ini dah masuk dalam kawasan equilibrium. Untuk GJ. Ini pun saya tak masukkan biarpun kita ada high, biarpun kita ada, sebabnya kita tak ada momentum sequence, tak sampai 1618. Ni tak sampai. Kalau tak saya dah bagi set up untuk ni. Ini tak sampai, itu GJ. Tapi arah dia ke atas. AUD JPY kita mungkin dah habis untuk dua ni. Untuk dua ni mungkin dah habis. Saya tak minat untuk sell NZD JPY. Saya tak minat untuk buy yen. Saya tak minat. Ini tak break lagi 1618. Ini bukan equilibrium. Ini 3 ni tak ada, 3 tu tak ada divergence. Sini tak ada divergence. Jadi anda tak dapat katakan ini breakout 5. Faham tak? Sebab tu kita tandakan dia macam ni. Kalau dia breakout ini
ini mungkin adalah 3 macam ni. Ini jadi macam ni. 1, 2, 3. Kalau dia breakout 168, 3, 4, 5. Then 1, 2, 3. Kalau itu berlaku, dolar kuat. Dolar kuat. Yen pair tak pecut ke bawah, tapi dia akan lebih sideway ke bawah. Ya. 5, 3, lepas tu kita akan ada diagonal 5. Ini akan jadi 5 ke bawah lagi. Sekejap lagi kita tengoklah apa cerita ni. Jadi ini bukannya incomplete sequence. Okay. Ini kawasan long, bukannya kawasan sell. Ini kawasan long. Kenapa nak sell benda yang ada high? Kenapa nak sell benda yang naik macam ni? Unless dia buat confirmation untuk reversal, jangan cari pucuk akar. Daily, yes. Kita baru satu. Tak tahu. Saya tak tengok gula. Okey, itu adalah untuk NZD JPY, AUD JPY. Okey. CAT JPY kita pun daripada higher high. So sama AUD JPY, CAT JPY, NZD JPY, structure dia sama semua. So mana-mana kalau dia break out CAT JPY ke NZD JPY ke ataupun AUD JPY ke break, that means kita ada 1, 2, 3, 4 and 5. Kalau dia break satu lagi ke bawah, 3 dan another 5 ke bawah sebelum dia naik balik. Okey, kita tengok kepada CPI. Oops. Rancak news. Okey, CPI US. Besar news dia kalau dah sampai ada something berbunyi. Okey, unemployment claim 376 dan kita ada CPI US lebih tinggi 5.0. Wah, year on year lebih tinggi. Untuk month on month lebih tinggi. Ni lebih tinggi ya. So interesting apa reaksi dekat pasaran. Kejap kita tengok. US 100 cecah yang level kita ceritakan tadi. Not really. Kejap kita tengok data dia. Data saya tak dapat lagi. Yang dekat PC ni memang problem kalau saya nak tengok. Tak keluar lagi tu. Ya, maksud kuat tu adalah bila structure, bukannya sebatang candle. Berhenti fikir cara tu, Aina. Berhenti cara. Okey. 0.6 ingat range. Siapa ingat yang kita ceritakan pada hari Selasa lepas? Yes, there will be some strength dekat US dollar. Ni lebih tinggi daripada jangkaan pasaran. Ingat tak apa yang kita ceritakan pada hari ni? Don't stop trading sebatang candle kuat, sebatang candle lemah. Itu mengarut. Itu trader sebatang candle. Buang cara berfikir cara tu. Itu bukan cara dia. Ingat, range yang kita tengok adalah 0.3 ke 0.6. Sekarang ni range dia tak keluar daripada range. Dia tak ada data yang terlalu kuat. Dia masih lagi dalam jangkaan range pasaran. Yang anda tengok dekat sini, ini data pertengahan, median, faham tak? Itu adalah data median, data pertengahan. So, it's not really kuat.
dia adalah within range jangkaan pasaran 0.3, 0.6. Core CPI, kalau kita tengok core CPI, yang ini kuat 0.7. Itu kuat. Prior 0.9. Itu mungkin something yang kita katakan kuat. So interesting. Kita nampak, kita jangkakan untuk indeks akan buat kejatuhan. So ini kita ada untuk US 100 dalam range. Saya tak, if you are trading this, you trade it. Saya tak trade ini, I would be looking at US 500 ni bawah daripada sini dan ini. Tengok dekat XM level ni. Saya tak dapat nak buka MT5. Kalau saya buka MT5, kita punya ni akan crash . Kita punya stream ni, Skype saya akan crash. Okey, ini. Data dia tak terlalu wow, faham tak? 03, 0.6 ya. Okey, this is untuk ni . Kirakan untuk US 500 kita ada high. There will be reaksi daripada pasaran ke bawah dan kita tengok apa reaksi dia daripada blue box ini. Okey, itu untuk US 500. Untuk yen pair kita tengok US dollar JPY punya reaksi sekarang . So US dollar JPY ini ke atas lagi . Saya tandakan sebagai C dahulu. It might be something else . Kita tengoklah apa reaksi dia. Kalau kita katakan dia kuat, ni maksud dia kuat. Kalau dia buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, breakout, then baru saya katakan, oh ini dah ke atas. Jangan, oh sebatang kuat. Itu bukan, itu trader batang candle. Jangan fikir macam tu. ECB press conference, unemployment. Yap, belum. Sebab data dia within range. Kecuali core tadi . Indices jatuh, metals naik. US dollar, not really. Data ni within range, faham tak? Data tu dalam jangkaan. Kita tengok apa ni. Trade bila ada set up dia, bukan sebatang candle. Itu mengarut. Okey. Euro JPY, yep. Tak ada apa-apa saya nak tukar dekat chart. Kenapa ni duk lari sebatang ni tadi ubah. Masih ke atas Euro JPY. GBP JPY, seperti saya katakan tadi, kita dah habis ni . Ini dah habis and we are moving higher. So ini adalah untuk GBP JPY . So nanti market tak nampak Fed akan mula taper disebabkan data itu tadi. So we still have ke atas untuk indeks. Okay, ini tempat dia. Ini adalah untuk GJ semasa ke atas. AUD JPY ke atas daripada sini. NZD JPY sepatutnya yang sama. Sekejap kita tengok. NZD JPY dia tak break 1618. Sebab tu siapa yang masuk sebelum ni, anda hold je. Stop loss anda 10 pip bawah 1618 tu. Okey. Saya tak tengok turun naik sebatang heavy. Itu mengarut cara trade macam tu. Tak dapat. Anda tunggu structure baru trade. Itu je. Itu trader renung chart. Itu bukan cara trading. Anda akan dapati emosi kacau. Okay. So CAD JPY, basically we are looking at market menolak kemungkinan untuk Fed nak naikkan rate. So that is negatif untuk US dollar, positif untuk saham dan negatif dan nothing untuk yen. Tak ada. So itu adalah apa yang kita nampak dekat chart semasa. Jadi kita akan nampak untuk US dollar reach satu tempat and I expect a reaction lower untuk US dollar unless ada kejutan apa-apa lain. Euro US dollar we see volatility here and this one still higher. Okay,
still higher. Nanti saya akan tukar dia punya ni, ini kepada something else. U-shave masih ke bawah, ini wave 2, dan kalau kita lihat reaksi dia adalah daripada equal leg dalam kawasan equal leg. Kalau siapa yang sempat ini tadi, tak sempat. Ini daripada equal leg area. US dollar lemah. Okey. AUD US dollar pun sama daripada kawasan sini. Okey, basically market menolak kemungkinan untuk Fed. Untuk Fed tolak ni yang mana? Okey, untuk Fed untuk taper. Saya tak nampak sebab data tu Fed taper. So itu yang kita ada lah. UCAD dan memulakan pergerakan ke bawah. Saya tak dapat nak trade sebab sistem saya yang pertama ni kena ada sequence. Tapi kalau teknik anda ada memberikan entry, anda cari peluang untuk short. Tak, hujung minggu spend dengan family. Kalau hari-hari depan market, saya pun gila kan. Okey, ZN ke bawah, kita tengok kepada gold. Gold akan menghabiskan C dan meneruskan pergerakan. Saya tak trade dia sebab sistem saya satu ni kena break atas ni. Tapi kalau teknik anda memberikan peluang entry, anda entry. Okey. Tak dapat tengok macam tadi kan Evi. Oh, ni ke bawah kita sell, ini ke atas kita buy. Tak dapat. Anda ikut satu structure untuk anda trade. Kalau saya nak trade ini, saya akan tunggu dia break out dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Break out. Dan kalau ada incomplete sequence, saya trade. Maksud incomplete sequence ni, 1, 2. Breakout ni tak sampai 100. Dia break 5 wave, ada divergence. Tarik 3, saya masuk. Itu je. Dia nak apa ke, news apa ke, suka hati dia. Dia tak buat apa yang saya nak tengok, saya tak trade. Buat macam tu. Anda tak akan kejar market. Nampak? Kalau tak, anda akan... Kita tahu musuh kita trading bukannya market. Musuh kita trading kita. Emosi. Tak tahu, kita define kan kat mana aku nak masuk, kat mana aku nak keluar kalau salah, kat mana aku betul, berapa aku nak trade. Dan anda akan buat keputusan dengan kepala yang clear. Ya? Anda buat benda sama je. Tak ada cerita betul ke tak aku entry. Tak ada. Anda cuma ikut benda sama. Okey, jadi saya cuma interested kalau dia dah buat sequence kat sini. Ini obviously 5 wave. Ini adalah gold. Gold, silver, ada cari peluang untuk long. Jangan short dia. Dia spike macam ni apa pun. Jangan short dia. Itu saja. Cek tiap minit. Boleh. Macam ni. Kalau saya update chart, saya akan inform dalam Discord. Kalau saya update chart, jangan setiap kali klik-klik. Saya tahu ada yang duk klik setiap 10 minit dia pergi klik. Saya akan inform dekat Discord kalau saya update chart. Itu bermakna minyak juga meneruskan pergerakan ke atas. Minyak ni anda long sekiranya dia buat ini satu structure 5 wave yang breakout. Faham? Sekarang ni dia masih dalam structure yang sama. Ni Ini yang bagi mereka yang intraday, sekiranya dia break atas ini, ini mungkin akan pecut. Oh alamak. Kalau ini buat 2, tak dapat. Tapi kalau dia masih meneruskan ke atas, anda boleh trade kalau ada pullback 3 wave. Pada macam sekarang ni, macam nampak dia tengah buat 2. Tapi kalau ada untuk minyak. Okey. Copper ke bawah lagi, interesting kan? US dollar lemah, saham naik, copper jatuh. Macam mana tu? Sepatutnya copper naik kan? Structure. Tak semua akan ikut semua satu masa. Anda akan lihat kepada structure benda tu sendiri.
Saya berminat untuk trade copper ni kat sini. Kat sini break ini saya akan bagikan level dalam group, dalam outlook. Break daripada level ni. Okay. Sebab copper dijangka akan test dia punya long term trend line di bawah. Okay. Itu untuk copper. Itu juga bermakna untuk Euro AUD meneruskan pergerakan ke bawah. Kita ada US dollar yang lebih lemah. Euro GBP tak ke mana. Will be one more high. Ini 1, 2, 3, 4, 5 A, B and satu lagi high untuk Euro GBP selalu meneruskan pergerakan. Ini tak dapat masuk. Ini tak buat lower low. Kalau ini buat lower low, anda boleh masuk. Siapa yang masuk semalam, anda dah kena BE yang ni. Nak masuk lagi tak, sebab satu ni tak buat lower low. Okay. Kalau dia break satu sini, 5 wave, 3 incomplete, anda masuk. Kalau nampak marking tengah berterabur, tengah update dah tu. Okey. Okey. Itu juga bermakna untuk GBP AUD 1, 2, 3, 4, 5. Kejap untuk GBP saya tak gemar untuk nak short GBP AUD tau, sebab GBP pun kuat. Kita ada Bank of England dijangka akan juga menaikkan kadar faedah. Tapi the thing is, ini belum. Ini masih satu structure. Ini masih satu structure. Ini masih satu structure. Okey. Kalau ini breakout, if this one breakout dan ini naik macam ni, anda boleh cari peluang untuk short GBP AUD. Untuk shorter term. Itu adalah trading 5-15 minit. Faham? Okey. Ini adalah trading dekat time frame kecil. Ni 5 minit. Tapi ingat kalau GA ni awal pagi, kalau dia punya setup tu berlaku pada pukul 3 pagi, jangan masuk. Especially waktu Asia besok anda boleh. Faham? Asia besok. Jangan trade yang ni malam ni. Besok anda boleh trade dia. Kalau setup dia nampak ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 1, 2, 3 dia naik balik 5 wave. Anda boleh short dia. Faham? Ini dekat 5 minit punya chart bukannya dekat 1 hour. Ini bagi intraday. Ini besok. Kalau dia terus naik terus, kita akan letakkan 1 kat sini. Dan kita akan ada 2. Faham? Okey. 2 tu tak boleh trade. Kalau dia dalam lingkungan tak bawah 2 ni, ini 1, ini 2. Okey. Itu adalah untuk, dan kalau itu 1, itu 2, kita ada sequence. Ini high, ini low, ini lower high, ini lower low. Kalau dia besar sangat, jangan trade. Tapi jangan trade ni malam ni, besok. Okay. Dalam range yang ini, minuet ni, yang biru ni, jangan yang putih. Yang putih ni tak ada lower low. Sama juga GBP NZD, pilih antara 2. Maksudnya kalau dia buat ke atas lagi, then itu adalah ini. Esok anda tengok dia. Bukan malam ni. Jangan trade yang ni malam ni dan anda hold besok. Kang pukul 5 pagi dia kangkang. Faham? Yang ni. GN jangan. Siapa nak tengok pukul 5 pagi esok. Anda buka chart, tengok dia punya spread. Tengok, anda akan faham apa saya maksudkan. Anda letak stop loss 40 pip pun dia sapu ni. Senang je dia sapu. Macam tu dia sapu. Sia-sia. Lepas tu dia pergi TP. Tengok tak ada. Wow, TP aku. TP tak ada. Faham? Tengok benda ni. Besok, jangan trade ini. Kalau anda trade intraday ni, besok, bukan malam ni. Kita akan ada 3 wave kat sini. 3 wave kat sini. Kawasan sini. Besok, bukan malam ni. Besok. Faham? Itu untuk intraday. GA ni.
Sorry, bukan GN, GA. GA tadi. Yang kat sini. Untuk besok, bukan malam ni. Boleh? Ada soalan? Okey, yang kita ni ni dah tak balik dah ni. Ni terus pergi. Apa? Untuk US 100 dia ngam-ngam. Cumanya saya tak suka yang kaki pertama ni. Itu sebab dia. Okey, lain tak ada apa-apa pertukaran, tak ada. Yen pair pun tak ada. Ini masih ke atas, ini masih ke atas, UJ masih ke atas. Tengok UJ dia. Sebabnya kalau ini jadi yang besar, itu mungkin bermakna kalau ini lebih daripada 1618, it's either yen very weak. Bukannya kalau ini naik ke atas break 1618, pada masa yang sama anda tak nampak DEX ni naik, itu bermakna saham melonjak banyak. Faham? GN ke bawah, tapi anda nak trade GN lebih kurang. Trade GA, bukan trade GN. GN structure dia tak cantik, belum ada. Faham tak? Kalau ini movement ke bawah, USD JPY ke atas, ini bukan disebabkan oleh US dollar kuat. Ini disebabkan oleh yen yang lemah. Faham? UJ jatuh, short, either USD short pula, long, either USD strong or JPY weak. Okey, ini kenaikan. Kalau dia lebih 1618, maksudnya ini akan lebih ke atas lagi ya. Ataupun saya boleh menjadikan dia W, X, A, B dan C. Faham tak? Untuk tak nak jadikan dia terlalu positif, saya boleh jadikan dia macam ni. Elliott wave ni boleh buat banyak benda. Untuk jadikan dia tak terlalu positif, supaya kita akan ambil konektor lain. Jadi kita jadikan dia sebagai W, X dan Y. Kita boleh jadikan macam tu. Kalau tak nak jadikan dia terlalu positif. Faham? Ya, kita tengok yang ni lah. Apa dia punya ni. Jadi kalau kita nampak ini naik, tapi dolar ke bawah, itu bermaksud yen yang lemah. Yen yang lemah, indeks yang naik. Okey. Kalau indeks naik, AUD, NZD, CAD mengukuh. Komoditi juga mengukuh. Yap, siapa yang masuk ni, seperti saya katakan tadi, dia ada set up. Ni ada set up. Jadi 50% anda ambil keluar separuh dan separuh lagi biar. Okey. Boleh? Saya tak masuk sebab tak jelas yang ini. 3 kaki ni 3 wave. Itu cuma filter saya lah. Bukan semua dapat nak entry kan. Okey, apa lain? Dolar ini dah start, dah hang pula dia. Yep. Ada soalan? Any specific questions? Alah. Sekejap, saya buka yang baru. JP Commodity and Crosses. Okey. US 100 tadi. JP 225. Okey. Okey, so itu tak ada apa-apa. Chart basically is apa yang kita tandakan, gold, silver ke atas. Saya cari peluang kalau dia break satu sini, 5 wave, then kita, kalau dia break tak ada incomplete sequence, kita masuk. Bukan semua sequence tu incomplete. Anda kena tengok yang anda kena tengok dia punya breakout
breakout ni kena 5 wave. Breakout wave. Itu je. Saham Malaysia besok. Kalau US masih nampak tak taper, saham Malaysia. Betul, exactly Bian. Nampak? Bukan hanya anda tengok market US, market global macam ni tau. Anda tengok currency, aku tengok gold saja, aku trade EJ saja. Itu tak. Anda kaitkan dia. Kalau dan apa itu bermaksud industrial. Itu bermaksud saham-saham lain yang tengah recover akan masih naik. Dan cari set up trade, itu je. Exactly Bian. Mutual fund akan perform selagi interest rate tak naik mencanak. Selagi tu. Soalan yang structure jadi waktu malam tu, lepas tu time Asia. Apa tu? Dia sama je tak? The thing is dia punya tema fundamental dia. Oh, soalan yang tadi tu, yang cerita GA, GN tadi. Sebab yang dua ni, GA dengan GN, mana GA dengan GN, dua ni adalah, anda tak ada GN, GA. Kalau dia tak lepas daripada atas ni, anda cari sekiranya ini berlaku macam ni besok. Kejap. Ni kalau dia buat macam ni, 1, 2, dan dia tak lepas ini. Kalau anda tarik Fibo 1, 2, 3.6 dalam kawasan ni, 1, 2, 3.6 dalam kawasan ini, dan anda trade dia. Kenapa kita cuma trade esok pada waktu Asia yang ni? Jangan trade malam ni. Sebab dan price tu sideways kat sini je, pukul 5 pagi dia punya spread tu akan kembang. Kalau anda short, kan dalam ni dalam anda punya tick chart tu dia ada dua line tu kan, bid and ask price kan. Bila anda long kat sini, faham? Bila anda short kat sini. Jadi bila anda long, anda akan long daripada price atas ini, price mahal. Dan bila anda short, anda akan membeli dekat price price murah. Okey. Jadi bila spread widening, stop loss anda yang atas ni. Faham tak? Kembang pukul 5 pagi, kalau price tengah tak pergi lagi, pukul 5 pagi tu, anda akan hilang posisi. Dalam chart, dia tak nampak tau. Candle dia sampai sini je. Tapi kalau ada spread 40 pip, GA, GN tak. Pergi tengok Roslan. Pergi tengok chart pukul 5 pagi besok. Apa benda tu? Pergi tengok chart ni pukul 5 pagi esok. Pergi tengok kat XM, pergi tengok mana-mana broker. Tengok waktu itu. Anda akan tengok dia punya spread tu widening macam tu. Faham? Sia-sia je. Anda tengok dekat chart, ada lagi candle tak pergi lagi kan. Padahal position anda dah kena stop loss. Jadi trade, kalau anda trade 5 minit, 15 minit chart untuk GA, GN, Eurocat, benda-benda yang spread besar, dan anda plan nak masuk untuk intraday ataupun short term swing, sebab stop loss anda tak besar tau. Anda tak letak ni 200 pip, anda letak 30, 60 kan. Faham? Kaitkan durian, ada durian juga. Faham Ustaz? Try tengok pagi esok. Anda buat, letak dekat satu ikon demo, lepas tu anda tengok letak position tu. Tengok apa jadi esok. Try tengok macam mana. Jadi ini nampak macam 5 ni, ini 1618. Jadi kalau dia buat ni 5, lepas tu dia buat deep correction, anda boleh trade ini. Selagi dia bawah ni. Okay. Try tengok pagi esok. Try tengok pukul 5 pagi esok. Apa jadi. Boleh? Saya update chart ni tengah malam nanti, lepas COC. Nak update Town Hall 12. Ada soalan?
Spread. Spread dia. Bukan ni macam ni. Sekarang pun dia buka besar kan. Bayangkan besok pagi. Lan, sekarang pun dah besar. Try tengok besok pagi. Esok. Faham? Kalau sekarang mana tengok dia ada besar ni, besok kan, pagi besok. Tak percaya pergi tengok. Semua pair, yes, tapi ada yang lagi teruk. Itu disebabkan dia panggil sebagai roll over. Semua, faham tak macam mana forex ni? Jangan tahu trade je. Anda tahu tak apa yang anda buat? Anda faham tak? Faham? Cuba tengok benda ni. Pergi search tomorrow next. Yang roll over, yang kena swap apa semua tu, anda tahu tak apa benda tu? Siapa tahu benda tu? Saya pernah terangkan benda ni. Thank you, Bat. Tak, saya update tak lama, 15 minit je. Actually, saya update tak lama, 15 minit. Memang saya tunggu waktu London close, chart tak ada banyak berubah. 11, lepas jam 11 saya update. Pergi tengok, pergi search tomorrow next dan apa itu spot currency contract. Ya. Bila anda long position, ya, mungkin sebab ramai yang pilih untuk Islamic account. Jadi anda tak nampak. Bagi mereka yang pernah buat demo, anda tahu ada swap. Jadi bila anda buy, contohnya anda buy euro US dollar. Ya. Apa yang berlaku sebab account anda based on, kalau account anda based US dollar, account anda sedang long euro dengan selling US dollar. Jadi apa yang anda buat, account anda sell US dollar. Kalau ini direct dan anda membeli euro. Okey, dekat broker kita ada position euro. Kita ada position euro yang dipegang oleh anda. Dan position ni adalah spot. Maksudnya hari ni, pada besok pagi, pada pukul 5 pagi tu, kita akan, supaya dipanggil roll over, supaya position anda tak ditutup. Kalau ikut, dia ditutup. Pukul 5 pagi tu tutup. Dan anda kena masuk entry baru. Itu yang cut broker, dia akan buat ini automatik kepada anda. Dia set